Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Sekarang kita berada part yang kedua, iaitu cara pengurusan masa dan juga pengurusan tugas untuk pelajar-pelajar SPM. Okey, jumpa lagi kita. Saya adalah Mr. Boss. Let's go. Itu secerita pasal masa kan. 3 masa penting kena set. Sekarang kita cerita pada task pula, macam mana nak settle. Untuk task ni sebenarnya ada satu cara dan kaedah yang memang sangat-sangat penting. Pelajar kena tahu macam mana sebenarnya nak manage, nak susun. Kalau perasan, nampak tak belakang saya tu? Nampak tak belakang tu? Okey, tu kalau perasan dah ada important, not important. Lepas tu urgent dengan not urgent. Ini siapa dia punya idea, saya tak ingat nama dia. Okey, tapi this is very important, yang part yang sebenarnya bagaimana manage tugas-tugas yang saya kena buat. Kan, macam mana saya manage benda tu. Okey, apa yang saya buat adalah, okey, kalau perasan ini, saya tulis semua task-task tu dekat kertas. Okey, dekat kertas macam ni. Okey, dekat kertas macam ni. Sebab saya tak nak gelabuk dekat sini, saya tak nak berserabut dekat sini. Jadi task apa yang saya tulis dekat sini, biasanya saya akan tulis tugas. Okey, kejap saya tulis. Okey, tugas. Okey, lepas tu saya tulis dia punya tarikh. Okey, tarikh terima tarikh terima, tarikh hantar. Tarikh hantar. Okey, nampak tak benda tu? Tugas tu tarikh terima, lepas tu tarikh hantar. Yang ni kita tulislah apa tugas kita tu. Lepas tu tarikh terima bila, hantar bila. Contoh. Contoh saya buat macam ni. Okey, add maths. Okey, add maths. Berapa hari bulan terima? Contohnya hari ni 21 hari bulan 7. Okey, macam tu. Okey. Kemudian tarikh hantar bila? Contohnya tarikh hantar adalah berapa tarikh? Hantar kita tengok 24. 24 hari bulan 7. Macam tu kan? Okey, apa yang kita kena buat? Tengok due date ni, letak dia paling atas. Faham? Kena ada board ni. Okey. Jadi kita buat tu, kita tulis macam tu, kita letak yang tengok tarikh hantar tu bila, lepas tu letak paling atas. Dia macam list to do lah. Tapi bila list to do ni dekat dalam buku, bila dia dalam buku, kita selalu lupa nak buka, nak semak. Kecuali kita ni seorang yang jenis disiplin. So ni sebab terlalu banyak tugas, kadang-kadang saya terlupa. Jadi cara yang lebih berkesan adalah saya ambil satu kertas, saya akan tulis semua task dekat situ. Kemudian saya akan tampal paling atas dekat important and urgent. Benda tu kena buat. Okey, macam mana not important tapi urgent? Benda tu urgent tetapi dia tak penting. Tak penting sangat. Macam mana nak kata? Mungkin suatu tugas tu sebenarnya orang lain yang kena buat, bukan kita, tapi kita kena monitor. Letaklah not important tetapi dia urgent, kan? Tapi dia boleh jadi pindah dekat urgent dengan important juga. Faham ke? Kan? Macam tu lah. Okey, not urgent tapi important. Dia penting tapi sebenarnya dia tak urgent. Okey, biasanya dapat satu task baru task baru yang sekarang ni dia belum urgent lagi untuk buat. So letak dulu di bawah ni. Susun dia adalah ikut tarikh hantar. Faham ke? Tarikh hantar. Tarikh hantar. Yang paling latest nak kena hantar atas, lepas tu di bawah dia. Bawah. Jadi, apa yang kita harus buat adalah kita buat daripada atas. Semak.
Bila dah important dan urgent dah habis, dah selesai, angkat yang mana not important, not urgent pula. Angkat masuk, naik. Faham tak macam tu? Okey. Satu lagi, bila kita tahu bahawa tugasan-tugasan yang diberikan oleh cikgu, kadang-kadang dia ada dua. Kadang-kadang dia ada dua jenis. Satu yang short term, satu long term. Faham Satu short term, satu long term. Bila yang short term ni sebenarnya kita boleh siapkan dalam masa satu kali hadap tu boleh siap. Okey, kalau yang long term ni dia melibatkan contohnya macam tugasan-tugasan daripada kena buat kerja khusus, kan, dia berlapis-lapis. Maknanya kena hari ni kena buat yang ni dulu, esok kena buat yang tu pula, yang ni kena buat yang tu. Jadi tugas-tugas tu memang kena pecahkan. Okey, kena pecahkan dia punya masa due dia tu kena pecahkan. Dan due last kali tu kena tak last kali. Kan finish. Kan kalau kerja kan dia ada macam lebih kurang dalam 4 bahagian lah. Okey. Pendahuluan kena buat bila. Lepas tu isi bila. Lepas tu ni bila. Lepas tu penutup bila. Faham ke? Dia macam tu. Okey. Jadi insya-Allah sebenarnya benda ni kalau boleh dibuat dengan yang betul, insya-Allah sebenarnya dia tak membebankan otak awak untuk ingat. Kita kan selalu memang ada masalah kan, bila kita semua benda duduk dalam ni, kita selalu lupa tau. Kan kita lupa, ada yang kerja tu. Kan lupa. Kan, ada yang kerja tu. Rupanya tak buat lagi. Esok dah nak kena hantar. Habis kau. Kan. Kalau tugasan dekat universiti lagi lah. Kan kadang-kadang member sebelah pun tak tahu sebenarnya awak ada tugas apa. Kan awak sendiri kena alert. Macam mana? Ini dia cara dia. Faham ke? Tengok sampai sekarang seguna. Apa yang saya cakap ni biasanya saya akan buat. Bila saya buat tu jadi, barulah saya cerita pada korang. Kalau apa yang saya cerita ni sebenarnya kamu tak ada pengalaman lagi, kamu cuba buat dulu, kamu akan dapat rasa. Faham Kamu akan dapat rasa. Kalau kamu tak buat, kamu tak akan tahu. Kan? Jadi satu kelebihan lagi buat macam ni adalah kita tak serabut dekat sini. Dia serabut dekat dinding. Kan? Dia serabut dekat situ. Kan? Bayangkan kalau benda ni duduk dalam otak awak je, dia tak dikeluarkan, apa jadi? Kan? Dia berserabut, memang stres. Kan? Kadang-kadang tu tengah buat satu tugas ni, tengah buat ni, teringat yang lain, stop yang ni, buat yang tu pula. Yang ni tak siap, yang tu pun tak siap. At last apa jadi? Dua-dua melingkup. Faham tak? Okey. Inilah benda yang sebenarnya rahsia yang sebenarnya saya nak share, bahawa setiap pelajar harus buat supaya task dia tu boleh disiapkan on time. InsyaAllah sebenarnya daripada sini awak boleh nampak, awak boleh kira berapa sebenarnya tugasan yang awak kena siapkan. Okey, jadi awak jadi awak pun kurang nervous, kan, bila tengok ini lepas ni ini. Okey, kalau untuk biasakan benda ni sebenarnya awak kena selalu buat, kena selalu praktis dan kena guna, selalu guna. InsyaAllah sebenarnya dia sangat-sangat membantu. Okey, memang sangat-sangat membantu. Alright, so kalau ada apa-apa soalan, silalah type ke ruang komen yang disediakan di bawah. Okey. Jadi itulah perkongsian saya untuk perkara ini. Okey, iaitu mengenai cara bagaimana sebenarnya nak manage the time, okey, dan juga manage task. Kan, manage tugas. Okey, tugas macam ni, manage masa ada 3 tadi cara. Okey, boleh faham? Dan benda tu dia berkait, task dengan masa ni memang sangat berkait. Okey, pesanan bagi kepada pelajar-pelajar yang muslim lah kan. Okey, ini yang saya selalu amalkan lah kalau saya selalu banyak kerja. Okey, pertama sekali awalkan solat 5 waktu. Okey, jangan tangguh. Okey, solat dulu barulah buat kerja. Kan kita tahu ilmu ni Allah punya, ilmu ni dia punya. Kan kau belajar kungkang tapi solat tak buat, apa ke benda? Kan
Okey, jadi untuk berkat waktu, silalah solat awal waktu. InsyaAllah tugas awak akan lebih mudah selesai, dan insyaAllah Allah mudahkan urusan awak, dan insyaAllah tugas awak akan cepat-cepatlah boleh hantar. Kan? Awak belajarlah dengan happy. Okey? Kan? Akhir kata daripada saya, belajarlah dengan gembira. Sesungguhnya orang yang gembira dalam belajar lebih mudah untuk cemerlang berbanding pelajar yang selalu stres dalam belajar. Belajar dengan penuh tekanan ni sebenarnya taklah cemerlang sangat sebenarnya. Belajar yang happy, dia suka belajar, itulah yang menyebabkan dia akan cemerlang. Okey? So kalau ada apa-apa soalan, silalah type dalam komen. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah semoga boleh bagi manfaat untuk semua. Okey, selamat maju jaya. Saya ucapkan pada semua anak-anak SPM, jangan mudah putus asa. Kalau rasa macam nak putus asa, please lah, kan, inilah real life kehidupan, kan, kamu kena hadapinya dan cuba atasinya. Jangan lari daripada masalah. Masalah tu akan terus mengejar awak. Faham cari jalan untuk selesaikan, dan insyaAllah SWT akan memudahkan urusan awak. Okay? So, don't give up. Please get up. Okay? So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Macam bilang. Tak ada idea.